Assalamualaikum, bersama saya Zulaika Zakaria dalam edisi Buletin Selatan 7 Januari 2015. Misi bantuan pasca banjir ke Pantai Timur terus dipergiat. Kali ini Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB pula telah mengadakan satu program misi bantuan pasca banjir ke kawasan terjejas teruk. Majlis pelepasan peserta misi bantuan berkenaan telah diadakan di dataran Bandaraya Johor Bahru yang turut dihadiri oleh Datuk Bandar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Dewam serta ahli-ahli majlis MBJB yang lain. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan TV Selatan Arif Ani di lokasi. Assalamualaikum. Atas dasar keprihatinan terhadap mangsa banjir yang melanda di negara ini, pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru mengadakan satu misi bantuan pasca banjir di daerah Pantai Timur. Misi kali ini akan melibatkan gabungan 3 pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Pembadaran Johor Bahru Tengah, Kejora dan juga Majlis Pembadaran Simpang Renggam. Misi kali ini akan diketuai oleh Encik Abdul Rahman Abdullah, iaitu selaku Ketua Operasi. Datuk Abdul Rahman berkata, program ini merupakan cetusan ilham daripada Kerajaan Negeri Johor bagi membantu mangsa-mangsa bencana banjir khusus dalam kerja-kerja pembersihan. Misi bantuan pasca banjir Majlis Bandaraya Johor Bahru ini telah diilhamkan oleh Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim, bertujuan untuk membantu kerja-kerja pembersihan atas musibah banjir yang melanda negara baru-baru ini, khususnya di negeri-negeri Pantai Timur Semenanjung ini. Misi bantuan kali ini akan memfokuskan di daerah Temerloh Pahang yang merupakan antara daerah paling teruk terjejas akibat banjir tempoh hari. Selain itu, misi bantuan tersebut akan melibatkan 50 anggota MBJB dari pelbagai jabatan yang akan berada di sana selama seminggu bermula 6 hingga 13 Januari nanti. Tambah Datuk Bandar, kumpulan misi akan dilengkapi dengan peralatan untuk kerja pembersihan di samping melibatkan 8 buah kenderaan MBJB. Saya juga difahamkan kumpulan ini akan dilengkapi dengan pelbagai peralatan dan kelengkapan seperti kenderaan-kenderaan, iaitu 2 buah crew cab, 2 buah dan 3 buah pilak dan 1 buah bas. Juga berbagai peralatan seperti water jet, generator set, spotlight, chainsaw, kereta sorong dan lain-lain peralatan yang diperlukan. Sekian laporan dari saya Arif Ani untuk TV Selatan. Susulan kes kebakaran 13 buah bas di depo simpanan di Jalan Kota Kecil Kota Tinggi 5 Januari lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor telah menemui 3 bahan bukti. Ketua Cawangan Penyiasatan Kebakaran JBPM Johor Abdul Khalib Ramli berkata, kesemua bahan bukti itu telah dihantar ke makmal forensik. Beliau berkata pihaknya turut menyiasat dengan bantuan unit anjing pengesan K9 dari Kuala Lumpur. Dalam kejadian kira-kira 4 pagi itu, sebanyak 13 buah bas termasuk sebuah bas sekolah musnah dalam kebakaran tersebut dengan anggaran kerugian sebanyak RM600,000. Daripada 13 buah yang terbakar, 12 merupakan bas kilang, manakala sebuah lagi bas sekolah. Universiti Teknologi Malaysia UTM akan menghantar seramai kira-kira 3,000 sukarelawan terdiri daripada kaki tangan dan penuntutnya bagi meringankan beban mangsa banjir di Pantai Timur. Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Engineer Wahid Omar berkata, pasukan sukarelawan tersebut dihantar secara berperingkat dan sehingga kini seramai 100 kaki tangan telah dihantar sejak penghujung Disember lalu. Memetik laporan utusan online, konvoi bantuan yang pertama akan dihantar ke Kelantan dan Terengganu sebagai doktor pengganti. Manakala konvoi kedua pula akan membantu membersihkan Hospital Kuala Krai bagi membolehkannya beroperasi semula. Konvoi seterusnya akan melibatkan seramai kira-kira 100 kaki tangan dan penuntut yang bakal bertolak ke lokasi ditetapkan pada hujung minggu ini bagi membersihkan sekolah yang terjejas akibat banjir sebelum sesi persekolahan dibuka. Keadaan banjir di negeri Johor semakin reda dan pulih sepenuhnya apabila pusat pemindahan terakhir yang menempatkan 20 orang daripada 5 keluarga di Segamat ditutup sepenuhnya semalam.
Menurut Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Johor, satu-satunya pusat pemindahan yang aktif di Segamat iaitu Balai Raya Kampung Batu Badak kini telah ditutup. 20 mangsa di pusat pemindahan itu telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing setakat tengah hari semalam. Pusat pemindahan Balai Raya Kampung Batu Badak yang terletak di Mukim Gemerih itu sebelum ini dibuka pada 26 Disember lalu. Ke berita tempatan lain, satu lagi episod hujan monsun yang akan menyaksikan hujan berserta angin kencang dijangka berlaku bermula hari ini hingga Jumaat 9 Januari di beberapa negeri yang dilanda banjir sebelum ini. Johor merupakan salah satu negeri yang terlibat selain Kelantan, Terengganu, Pahang dan beberapa bahagian di Sabah di pantai barat, Kudat, Sandakan dan Tawau. Jurutera Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengingatkan penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir supaya sentiasa mengikuti perkembangan cuaca terkini dan tidak menjalankan sebarang aktiviti rekreasi atau sukan laut. Amaran angin kencang dan laut bergelora iaitu angin kencang timur laut dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter yang dikeluarkan 4 Januari lepas juga akan berterusan sehingga Jumaat ini. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat terkini cuaca melalui talian hotline Met Malaysia di 1300 221638, laman web di www.met.gov.my atau laman sosial Facebook dan Twitter Met Malaysia. Seterusnya kita ke laporan sukan bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ akan membina sebuah stadium bola sepak baru yang akan menjadi stadium rasmi pasukan Johor Darul Ta'zim JDT 2. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata, stadium yang akan dibina di Nusajaya itu juga akan diberikan nama Stadium Lakin bagi menghormati Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus. Walaupun stadium saya akan ada di tempat lain, tak silap saya lokasi somewhere Nusajaya, tetapi nama tetap saya simpankan Stadium Lakin. Jadi walaupun dia di tempat lain, nama stadium tersebut tetap Lakin kerana menghormatikan stadium ni dah banyak memberi result kepada kita. Dan stadium Lakin akan digunakan oleh JDT 2 dan JDT 3, 4 dan 5 akan share stadium di Pasir Gudang. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus Lakin baru-baru ini. Selain itu, Tunku Ismail yang juga Presiden PBNJ turut menyasarkan pasukan JDT akan mempunyai pemain yang konsisten pada setiap musim di samping mempunyai kelengkapan infrastruktur yang baik. Kita punya youth development dan juga kita punya infrastructure dalam Johor FA. Itu yang lebih mustahak. Piala adalah salah satu benda bonus. Kalau dapat, tak dapat, alhamdulillah. Tak semestinya projek bola sepak Johor runtuh kalau tak ada piala. Itu bukan keutamaan saya. Keutamaan saya adalah untuk ada kelab yang konsisten setiap tahun, yang develop young players, quality football punya development program dan infrastructure. Itu saya punya target. Sementara itu, perlawanan persahabatan antarabangsa antara Johor Darul Ta'zim JDT dan pasukan Palestin FA memberi impak besar dan semangat kepada pasukan JDT untuk mara ke hadapan. Memetik laporan Johor Satuan Tigers, Ketua Jurulatih pasukan JDT Boyan Hodak berkata, meskipun pasukan JDT tewas dengan jaringan 4-1, namun beliau gembira terhadap prestasi yang ditunjukkan para pemain. Palestin FA merupakan salah satu pasukan yang kuat di rantau Asia. Kekalahan yang terjadi bukan kelemahan bagi pasukan JDT, malah memberi satu semangat untuk perlawanan seterusnya. Perubahan taktik pasukan JDT haruslah diterapkan dengan baik untuk kempen 2015 yang akan datang. Sekian edisi Buletin Selatan yang bersiaran di pusat penyiaran kami di Nusajaya Johor. Salam takzim.